إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا في الدنيا والآخرة، وخصوصا إلى سيدنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib beriktikad bahawasanya bahawasanya tu tak betul, bahawa alif sinnya tu ikut kitab lama bahawasanya sifat ma'ani Allah Ta'ala itu, Ta'ala tu ain tak betul, eja tertutup ain alif lam ya tak titik. Dalam kitab ni Ta'ala semua dia ajar lagu tu, semua salah. Jadi telur betul lah, ta ain alif lam ya tak titik. Wajib beriktikad bahawasanya sifat ma'ani Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Apa maksud tak terhingga banyaknya? Maknanya tak ada siapa pun tahu jumlah kesemua sifat ma'ani Allah.
Wajib kita beriktikad sifat ma'ani Allah itu teramat banyak, Allah juga yang mengetahui. Tetapi pada sisi Abul Hasan Al-Ash'ari, tu aja Al-Ash'ari pun tak betul, potong tanda, tulis kat bawah dia ataupun kat tepi dia, alif lam alif shin ain alif roya, Al-Ash'ari. Wajib mengetahui 7 sifat, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu pada sisi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Pada sisi Abul Mansur Al-Maturidi, Al-Maturidi itu eja salah. Eja dia alif lam mim alif ta ra dalia, alif lam mim alif ta ra dalia, Al-Maturidi. Ditambah sifat takwin, menjadi sekalian sifat ma'ani yang wajib diketahui oleh mukallaf ialah 8. Itu pada sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sifat takwin dikatakan juga sifat af'al, iaitu sifat perbuatan, yang berarti mengadakan ataupun meniadakan. Titik. Bagi Abul Mansur Al-Maturidi, kudrat iaitu sifat yang menyediakan mungkin, sama ada mengadakannya atau meniadakannya. Bukan menyediakan tu, salah tu. Salah dia tulis tu. Betul sikit kita. Padang semua kali, potong semua kali, tulis lain. Dah potong semua sekali. Kudrat dia tulis itu sifat yang menyediakan mungkin, sama ada mengadakan atau meniadakan, atau potong. Tulis lain. Tulis dia apa? Tulis kudrat iaitu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang menyatakan Allah itu boleh mengadakan sesuatu, buat kurungan mungkin, mim kaf nun, ataupun
meniadakannya. Titik. Baik, maknanya apa? Maknanya sifat kudrat itu adalah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, di mana sifat itu menyatakan Allah Ta'ala itu boleh mengadakan, mungkin ataupun meniadakan dia. Tapi sifat itu tidaklah berbuat sesuatu. Sifat itu hanya menyatakan Allah tu boleh buat sesuatu. Tapi sifat itu tidaklah berbuat sesuatu. Habis Allah Ta'ala berbuat sesuatu dengan apa pula? Iaitu dengan sifat takwin. Maka di sisi Abu Mansur Al-Maturidi ada lagi satu sifat di zat Allah, namanya sifat takwin. Maka dengan sifat takwin inilah Allah mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat af'al Allah itu ialah takwin. Allah memperbuat sesuatu itu dengan zatnya yang bersifat takwin. Adapun sifat kudrat itu adalah sifat yang menyatakan Allah itu boleh berbuat sesuatu. Allah buat sesuatu itu pula dengan sifat takwin. Itu bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun di sisi Abul Hasan Al-Asy'ari, tanya kok belakang terbang kitab saya pula sini ke belakang. Dah. Dia tulis kat bawah tu. Adapun di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tu eja Asy'ari tu salah, tu memang betul. Eja macam tadi Sifat af'al itu adalah ta'alluq sifat kudrat. Itu pekerjaan sifat kudrat. Maknanya sifat kudrat itu sendiri adalah sifat af'al. Allah memperbuat sesuatu dengan zatnya yang bersifat kudrat. Tapi Imam Abu Mansur Maturidi, Allah berbuat sesuatu dengan zatnya yang bersifat takwin. Itu khilaf antara dua ulama besar akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Walaupun Imam Abul Mansur Maturidi tidak berkata Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu dengan sifat kudrat, tetapi dia tidak menolak adanya sifat kudrat di zat Allah. Jadi sifat kudrat di zat Allah Ta'ala itu banyak dalilnya dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Mana pula mari sifat takwin? Sifat takwin ni datang daripada firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Apa lagi? Apa lagi? Kun fayakun. Kun, jadi olehmu. Maka Allah ada sifat menjadikan, iaitu takwin. Kun tu dari kalimah takwinun, masdarnya takwinun. Jadi takwin itu sifat yang ada di zat Allah, yang dengan dia Allah berbuat sesuatu. Dalilnya ayat tadi ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu di sisi Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Tapi bagi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ya, Allah berbuat sesuatu tu dengan zatnya yang bersifat kudrat, di mana ta'aluk sifat kudrat itulah, yakni pekerjaan sifat kudrat itulah, ya, Allah menjadikan alam ni dengan zatnya yang bersifat kudrat. Baik, itu khilaf antara Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan Abul Mansur Al-Maturidi. Baik, habis. Kita sambung kudrat. Ta'rif sifat kudrat. Apa maksud ta'rif? Bukan ta'rif bil TMBU. Ta'rif ni maknanya pengertian ataupun definasi, ataupun orang ni sebut falsafah. Itu masuk kata ta'rif. Mudah kita cakap Melayu, pengertian. Pengertian ta'rif, ta'rif atau pengertian sifat kudrat. Apa dia? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatillahi ta'ala. Yang ni betul pula ta'ala dah. Wa bihi ijadu kulli mumkinin ala muwafiqatin iradah. Itu semua betul dia je. Artinya sifat yang ada, yang berdiri di zat Allah Ta'ala, dia tak betul balik dah. Aja Ta'ala tu tak betul balik dah. Betul balik. Ta'ain alif lam ya tak ada titik. Dan dengannya, dengan sifat kudrat itu, mengadakan tiap-tiap suatu atas jalan iradah. Bukan atas jalan iradah tu, atas berbetulan dengan sifat iradah. Jalan tu potong, tak betul. Ala muwafiqatin iradah maknanya atas bertepatan dengan kehendak Allah, gitu. Sifat yang ada, yang berdiri di zat Allah Ta'ala, dan dengannya mengadakan oleh Allah Ta'ala akan tiap-tiap suatu atas muwafakat kehendaknya, gitu, ataupun muwafakat iradah. Semua ada kitab? Lepas tu ada kitab? Baik. Itu makna kata sifat kudrat. Baik. Kalau kita tengok di segi ta'arifnya,
Bermakna Allah Ta'ala menjadikan suatu itu dengan sifat kudrat. Betul tak? Kalau kita tengok di segi ta'arifnya itu, Allah menjadikan suatu dengan sifat kudrat. Betul ke? Baik. Dia tengok kat bawah, dia tulis wajib beriktikad. Gariskan wajib iktikad. Garis kat bawah dia. Garis mana kata ni benda yang penting. Ini bab lain, perkara lain. Bukan potong, garis kat bawah dia. Kemudian buat titik 2. Wajib beriktikad. Allah Ta'ala tu ain betul, ta ain alif, lam ya tak ada titik. Allah Ta'ala ada sifat kudrat yang qadim lagi azali. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kat bawah dia tulis tidak boleh beriktikad. Gariskan kat bawah dia, bukan potong, garis kat bawah dia. Kemudian buat titik 2. Tidak boleh beriktikad, buat titik 2. Allah Ta'ala berkuasa dengan zat. Kemudian dia sengkam i'tiqad fasik, ini i'tiqad yang berdosa. Siapa kata Allah Ta'ala berkuasa dengan zat, maka hukumnya fasik, berdosa, dosa besar. Seperti setengah orang Mu'tazilah, dia kata Allah Ta'ala itu zat yang tidak bersifat, maka Allah berkuasa dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Allah berkata-kata dengan zatnya. Itu i'tiqad yang i'tiqad kaum setengah dari kumpulan dia ataupun firqah Mu'tazilah. I'tiqad ni salah. Tapi salahnya tak sampai kepada kafir. I'tiqad ini jatuh berdosa besar, iaitu i'tiqad yang fasik. Orang kita yang mengaku ahli sunnah pun kata lagu ni. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Dia ingat tauhid tu mudah kan? Cari rezeki lagi payah kan? Tauhid apa nak payah? Mengaku Allah Ta'ala Tuhan sudah. Cari rezeki lagi payah. Pagi, petang, siang, malam cari duit. Pagi, petang, siang, malam buka mata ya, duit. Nak tidur pun duit, mimpi pun duit. Orang macam ni dibalakan oleh Allah Ta'ala tak cukup-cukup dengan apa yang ada. Walaupun duit dah banyak. Cuba tengok orang-orang yang billionaire. Dah billionaire lah. Ya. Sampai tua diburu orang. Sampai tua diburu orang. Pasal duit punya pasal. Duit punya pasal orang buru dia. Mahkamah buru dia. Pasal apa? Hidup kerana duit. Sampai tua nak mati pun pasal duit jadi susah. Lepas tu hidup jangan bermatlamatkan harta. Ada orang mati dalam penjara kerana duit. Ada orang yang mati kena bunuh kerana duit. Pasal dia bertuhankan duit. Baik habis. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat.
Ni pun salah juga. Tak boleh i'tiqad lagu ni. Dia tu dekat situ i'tiqad kufur. Yang ni siapa yang berkata, yang beriktikad Allah berkuasa dengan sifat kudratnya, hukumnya kufur. Ya, kufur ni apa dia? Kapiak. Siapa yang beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudratnya, maka hukumnya kufur. Ni pasal apa orang duk kata lagu tu? Lihatlah alam ciptaan kudrat ilahi. Kalau dia buat i'tiqad, kufur. Kalau dia tak buat i'tiqad tapi dia cakap dia, haram, dosa besar. Habis tu ta'rif dia kata lagu tu, cuma tengok ta'rif kat atas. Ya, sifat yang ada, yang berdiri di zat Allah Ta'ala, dan dengannya mengadakan tiap-tiap suatu. Bukankah sifat kudrat tu yang mengadakan tiap-tiap suatu? Maka kita jawab, ini ta'rif pada pihak tasamuh ataupun pada pihak majaz kauliyah. Apa dia tasamuh? Pendekatan, iaitu memendekkan kalam bagi mudah bahasa, ataupun majaz kauliyah, iaitu kata pinjaman, bukan hakikatnya. Jadi ta'rif ni bukan hakikatnya, tetapi hanyalah kalam tasamuh, tasin alif mim ha, tasamuhun. Mim ha, bukan mim ha, mim ha, bukan ha, tasamuh, tasamuhun, bukan tasamuhun, tasamuhun, tasamuh, tasin alif mim ha, tasamuhun. Maknanya pendekatan, maknanya nak meringkaskan kata lebih pendek sikit lah. Allah ada satu sifat, namanya sifat kudrat. Dengan sifat ini Allah menjadikan suatu. Itu perkataan tasamuh, bukan hakikatnya. Ataupun dikatakan juga ini adalah kalam majaz, iaitu perkataan pinjaman, bukan hakikatnya. Hakikatnya Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Jadi kalau faham perkataan itu kalam tasamuh, maka harus dia berkata alam ini hasil perbuatan sifat kudrat Allah. Harus. Tapi kalau tak faham, tidak harus, haram. Kalau buat i'tiqad, jadi kufur. Jadi ada 3 perkara yang perlu kita faham dalam bab beriktikad Allah berkuasa dengan sifat kudrat. Apa dia? Yang pertama, hendaklah kita memahami perkataan itu adalah kalam tasamuh, ataupun perkataan itu adalah majaz kauliyah. Jika memahami perkataan itu adalah kalam tasamuh ataupun majaz kauliyah, maka haruslah dia berkata Allah menjadikan alam dengan kudratnya. Titik. Kalau dia cakap dia tak faham itu kalam tasamuh, dia tak faham itu majaz kauliyah, bahkan dibuat pula i'tiqad. Kalau berkata tanpa i'tiqad, dalam keadaan dia tak faham, hukumnya haram. Kalau dia berkata dan beriktikad, itu kufur. Faham? Molek-molek perkara ini pasal ramai orang kata
Allah berkuasa dengan kudrat, Allah melihat dengan basar, Allah mendengar dengan sama. Kata saja tu haram, buat i'tiqad jadi kufur. Melainkan dia faham itu kalam tasamuh, maka dia berkata atas jalan kalam tasamuh, maka hukumnya harus. I'tiqadnya Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Jadi faham molek perkara ini, pasal ramai orang tidak menghalusi pengajian ilmu tauhid. Dia telah berkata Allah mendengar dengan sifat samaknya, Allah berkata dengan sifat kalamnya. Ya, kadang jadi berdosa, kadang jadi kufur. Wala'iyazubillah. Jadi kena mengaji molek. Sebab tu tauhid ni kena talaqi. Setakat dengar ceramah, nak tanya tak boleh, susah nak faham. Jadi dia tulis itu dua ya. Tak boleh i'tiqad Allah Ta'ala berkuasa dengan zat, jadi pasti. Tak boleh beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat, jadi kufur. Satu lagi ada tulis nombor 3. Dia 2 lah kan, 2 ke 3 umpamanya. Tulis di bawah nombor 3. Allah Ta'ala berkuasa dengan namanya Qadirun. Atau Allah Ta'ala berkuasa dengan namanya Allah. Maka hukumnya syirik. Kau lagi teruk. Ini hukumnya syirik. Beriktikad Allah berkuasa dengan namanya Qadirun. Beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan namanya Allah, itu syirik. Siapa menyembah Allah, syirik. Pasal apa? Allah itu nama. Habis siapa Tuhan tu? Tuhan tu siapa? Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Qadirun bukan Tuhan. Qadirun nama bagi zat Tuhan. Kanuhu qadiran itu sifat Tuhan. Kudratun pun sifat Tuhan, sifat ma'ani. Kanuhu qadiran itu sifat ma'nawiyah. Qadirun itu nama Allah. Habis Tuhan tu siapa? Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka fahamilah makna Tuhan, supaya kita tidak salah dalam beribadah kepada Allah. Sebab tu kena kenal Allah dulu, baru ibadah. Bukan ibadah dulu sampai mati tak kenal Allah. Kenal Allah dulu, baru beribadah. Innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama dari tauhid. Kenal Allah dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dia kendaki dengan agama itu ialah mengenal Allah. Kata setengah orang itu hadis. Kata setengah orang tu bukan hadis, tu kata ulama. Kok mana pun dia tu fakta agama. Tak kira lah tu hadis ke kata ulama ke. Ya. Tak apalah kita kata tu kata ulama, ya, sebab orang tak kata tu hadis, walaupun setengah ulama kata tu hadis. Ada setengah ulama kata itu hadis yang pendek dari hadis yang panjang dipendekkan. Kok mana pun itu fakta agama.
Sebab apa? Ad-dinu ma'rifatullah. Agama itu ialah mengenai Allah. Tiada agama bagi orang yang tak mengenai Allah. Sebab tu kena Allah dulu. Mula-mula Allah jadikan makhluk, Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu, sekalian roh kata, bala, syahidna, bahkan kami mengaku. Bermakna kena Allah dulu. Awal-awal kejadian kita kena Allah dulu. Balik nanti pun kena Allah juga. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sebab tu bila hidup atas muka bumi sebelum balik kena Allah. Pengenalan itulah yang jawab. Bukan amal kita, tapi makrifah kita. Bukan dengar Nabi kata amal tu dengan makna makrifah. Bukan amal semata-mata amal. Amal semata-mata amal. Wahabi beramal, Syiah beramal, Mu'tazilah beramal, Murji'ah pun beramal. Orang tak ada mazhab pun beramal. Ya. Ada satu ajaran sesat. Dia kata Allah itu zat yang tidak bersifat. Maka alam ini sifat Allah. Aku lagi teruk tu. Jadi kita nak kenal Allah, lihatlah pada alam. Kita kenallah Allah. Mudah no. Memanglah asal-asalnya gitu. Tapi kamu kena faham apa maksud perkataan kamu lihat alam, kamu kenal Allah, kena mengaji dulu. Bukannya belum terus tengok alam kenal Allah, kena ngaji dulu. Tengok alam ni kenal Allah ni. Kalau tengok saja lepas tu terus kena, tak payah mengaji. Macam orang kafir. Orang kafir kita tanya dia, siapa kasih rezeki sama lu? Dia pun kata apa? Tuhan Allah kasih je. Bukan sendiri kerja. Atalah. Kita kerja ini cuma gerak badan saja. Itu rezeki Tuhan Allah kasih. Tanya ada apa siapa lu cakap lagi itu macam. Cuba lu tengok. Ala orang kerja banyak telur, tapi sikit saja rezeki. Ala orang sikit saja kerja, tapi banyak dia punya wang. Cina pandai berceramah. Cina Buddha dia pun pandai berceramah lagu tu. Kita tak pandai. Kita pandai ceramah lagu tu. Tanya ada. Atau bukti kata itulah rezeki Tuhan Allah kasih. Kalaulah rezeki itu kita yang cari, tentu bila kita kerja rajin kita jadi kaya mah. Tapi ada orang tak kerja pun duit lah. Tu kata dia. Pandai juga dia. Sebab tu Tuhan Allah yang dia kata tu adakah bertepatan dengan yang sebenar? Tu permasalahannya. Kalau dia beriktikad Tuhan itu bukan Tuhan yang sebenar, maka kata-katanya itu dusta, tidak terpakai, tidak ternilai, tidak bernilai. Maka matinya kekal dalam neraka. Begitu jugalah kita orang Islam ni yang mengaku Islam. Mengaku Islam tapi tak kenal Allah. Ada yang i'tiqad Allah berkuasa dengan kudratnya, tak jadi kufur. Berat tu. Sebab tu kena ngaji tauhid. Jangan ambil mudah dengan tauhid. Allah memfardukan yang paling utama dalam hidup ialah tauhid. Baik ya. Kita tanda situ dulu huraian kudrat. Pasal ada soalan ni panjang ni, banyak soalan ni, lagi tak habis ke. Tanda dulu. InsyaAllah kita sambung huraian kudrat.
Minggu depan. Tak habis lagi bab kudrat ni. Cerita bermukadimah. Baik, soalan pertama, kalau kita doakan seseorang dan kita bagi tahu padanya bahawa kita mendoakannya agar dia tahu kita sayangkan dia. Contoh, kawan ada orang kata jangan bagi tahu, suruh rahsiakan. Adakah kalau kita bagi tahu dia itu, malaikat tak doakan kita? Malaikat ke apa ni? Malaikat kan malalkat? Malaikat tak ada tulis. Malaikat kan malalkat, kan melekat. Silap baca ke silap faham tak? Silap jawab ni marah tak? Baca lagi sekali. Kalau kita doakan seseorang, kita bagi tahu padanya bahawa kita mendoakannya agar dia tahu kita sayangkan dia. Contohnya kita kata apa? Saya dah doakan pada Allah agar kamu ni sembuh dari penyakit, supaya kamu jadi ceria selalu. Niat kita apa? Supaya dia tahu kita ni sayang kat dia. Siapa dia tu? Siapa dia? Laki dia lah kot, bini dia lah kot. Kot lah. Contohnya kawan. Oh, dia buat contoh kawan, bukan laki, bukan bini, kawan. Best prank ni. Ya, special prank. Boya prank. Kan gila prank. Boya prank kan gila prank. Boy prank, boya prank. Girl prank, gila prank. Kan? Dia kata lagu tu lah. Ada orang kata jangan bagi tahu. Suruh rahsiakan. Jadi soalan dia, adakah kalau kita bagi tahu dia tu, malaikat tak doakan kita? Oh, ni soalan ni lagi tajuk. Soalan ni lagi tajuk. Saya nak jawab apa saya untuk tu? Saya nak jawab hak atas tu ke nak jawab hak bawah ni? Baik, dua-dua kita jawablah. Kalau kita doakan seseorang, ya, afdal kita tak beritahu dia. Itu afdal. Ya. Kalau kita doakan kebaikan untuk seseorang, afdal kita tak beritahu kat dia. Yang kita dah berdoa ke dia. Ya. Pasal apa? Hikmahnya agar kita tidak timbul ujub, ataupun riak, ataupun sum'ah, ataupun takabbur, ataupun hubbud dunia, di mana semua tu menebalkan ananiah di dalam hati. Maka tak beritahu tu lebih afdal. Kalau beritahu pun tak apa, dengan syarat jangan ada riak. Kita beritahu tapi jangan ada riak. Kalau kita beritahu dan ada riak, berdosa. Jadi bukan salahnya diberitahu tu. Salahnya kalau ada riak. Kalau diberitahu tanpa riak, tak apa. Kalau diberitahu ada riak, berdosa. Betul, sebab tu dia kata sebaiknya jangan beritahu. Untuk jaga hati, jangan riak. Seorang yang faham, dia tak faham. Baik. Soalan yang kedua, adakah kalau kita bagi tahu dia tu malaikat tak doakan kita? Itu kita mana tahu. Itu benar gaib kita tak tahu. Ya.
Tu kita tak tahu. Malaikat doakan kita ke tak, kita tak tahu. Tu Allah Ta'ala jua yang tahu. Ya, huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yakni Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kita ni jangan kata yang ghaib, yang nyata pun kadang-kadang kita tak tahu. Banyak yang kita tak tahu yang nyata ni, apa tak lagi yang ghaib. Dia malaikat kita mana nampak. Jadi kalau dia tanya, adakah kalau kita bagi tahu dekat kawan tu yang kita doakan dia, malaikat tak doakan kita? Apa maksud kata malaikat tak doakan kita tu? Apa maksud dia tu? Yang tu tak apa nak faham. Faham tak? Kita faham tak? Kalau kita bagi tahu dekat kawan kita yang kita tu dah doakan kesembuhan dia, kalau kita bagi tahu tu malaikat tak doakan kita. Apa maksud malaikat tak doakan kita tu, saya tak apa nak faham yang tu. Adakah malaikat tak akan doa supaya doa kita dimakbulkan Allah, ataupun tak doakan kita ni masuk syurga ke, dapat rahmat ilahi ke? Yang tu tergantung soalan, saya tak mau jawab. Nanti salah jawab, dia kata tak betul pula. Jadi perkataan malaikat tak doakan kita tu saya tangguhkan. Pasal apa? Saya tak faham maksud dia. Tak faham tak? Tolong beritahu saya. Tak faham ke? Semua. Ada siapa yang faham di sini? Umat faham? Lagi tak faham. Tak faham kita gantung kalau soalan tu tak mau jawab. Hak atas jawab. Yang kedua, sedekah-sedekah yang dari berpuluh tahun lalu, bolehkah sekarang baru nak niat hadiahkan pahalanya kepada mereka yang dihajatkan? Sampaikah pahala pada mereka yang kita baru nak niatkan itu? Ya, mudah-mudahan sampai. Contohnya, kita telah pun membaca La ilaha illallah 70,000 kali. Maka dengan niat untuk buat bekalan mati. Kenapa? Siapa yang bawa bekal 70,000 kali kalimatut tauhid, iaitu la ilaha illallah, di hari matinya, maka ia terlepas siksa kubur. Sebab tu orang-orang dulu dia buat tahlil bagi cukup 70,000 kali untuk si mati bawa bekal ke alam barzakh. Sebab tu kalau ada mana-mana pondok, mana-mana ma'at tahfiz buat apa? Buat majlis tahlil dan khatam Quran untuk dihadiahkan kepada si mati, jangan ketinggalan kamu untuk menyertainya. Kenapa? Mereka akan baca lebih 70,000 kali itu dalam sebulan untuk dihadiahkan kepada arwah. Dan mereka akan baca khatam Quran sekurang-kurangnya pun sekali khatam pun jadilah, dikirimkan pahalanya kepada si mati di alam barzakh. Mudah-mudahan terlepas siksa kubur. Dah kita nak baca malah nak bagi RM10 untuk budak tahfiz, budak pondok baca sekhatam Quran dan 70,000 tahlil di bulan Ramadan. Kedekuknya sayangnya RM10. Oh, simpan lagi bagus. Hai, elok lah tu. So kamu mati, anak kamu lah buat lagu tu. Mak kamu mati, ayah kamu mati, kamu kedekut nak kirimkan pahala kat dia, ya. So hang mati, anak hang pula kedekut hang pada muka. Betul tak? Jangan kedekut. Kalau kita bersedekah, contohnya kita ada 1 juta, duit banyak ni, 1 juta. Kita bersedekah pada masjid untuk buat masjid besar, jadilah sedekah jariah. Dapat ada pada 1 juta kat kita? Dapat. Bila kita buat tu? 15 tahun lepas. Hari ni kita teringat mak kita, ya Allah, sampaikanlah pahala
1 juta duit yang aku derma buat masjid tu kepada ibu aku di alam barzah sana. Sampai dah 15 tahun dulu kita buat, sampai. Habis tu pahala kita bagi tu ada tak? Pahala kita tak hilang, bahkan berganda jadi 2 juta. Kalau 10 orang kita bagi, kalilah 10 juta. Kalau satu perkuburan kita pergi, kalilah satu perkuburan tu. Pahala dia tak macam duit. Duit kita bagi 100, habis 100. Pahala dia berganda automatik. Seperti mana kata Nabi SAW, barang siapa menziarahi kubur, lalu dibacanya Assalamualaikum ya ahli diyar, lalu dibacanya sekali Al-Fatihah dan 11 kali suratul Ikhlas, dan diniatkan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku itu kepada sekalian ahli kubur, nescaya sekalian pahala ahli kubur itu sampai ke akaunnya sebelah kanan. Jadi kalau dia dah baca 70,000 kali la ilaha illallah, dihadiahkan kepada sekalian ahli kubur. Ahli kubur tu ada 1000 orang di situ. Kalilah 70,000 kali 1000. Berapa dia dapat? 70 juta. Begitulah rahmat Allah kepada orang yang bersedekah. Kamu tak boleh nak bersedekah dengan wang ringgit, harta benda, pasal kamu dah ada duit ataupun tekut. Kamu bersedekahlah dengan pahala-pahala amalan kamu. Hari-hari bersedekah pahala amalan. Ya Allah, kalaulah hari ini adalah apa-apa yang aku buat di sisimu ada pahala, sampaikanlah pahala itu kepada semua muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Aku khususkan pahala itu pada kedua ibu bapaku dan guru-guruku, maka hari-hari dapat pahala berganda. Ini doa lah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma arhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunlah dosa mereka, maafkanlah mereka dan rahmatilah mereka. Kita doa itu, dia orang tahu tak? Tak tahu. Itulah dia. Kita doa kat orang biar orang tu tak tahu, maka lebih afdal. Orang mati tahu tak kita doa dia? Ada yang tahu, ada tak tahu. Kalau orang tu wali-wali Allah, dia tahu. Contohnya guru-guru mursyid kita, kalau dia tu mursyid, murabbi, dia tahu kita buat apa kat bumi. Ibu bapa kita yang soleh solehah, ayah kita soleh, mak kita soleh, dia direhatkan di langit. Dia nampak kita buat apa, dia tahu kita buat apa. Hatta isteri ataupun suami yang meninggal, kalau dia soleh, direhatkan di langit, dia nampak bini ditinggalkan tu kahwin lagi ke tak? Oi, kahwin lagi dah no. Tak apalah. Habis besok dia akhirat macam mana? Laki dia 3. Laki pertama, orang soleh, dah rehat ke langit, dia nampak, oh, aku mati dia kahwin pula dengan ustaz tu, Ustaz Wan Kelantan. Lepas tu Wan pula mati, tinggal dia kahwin pula dengan ustaz lain pula. Tiga-tiga soleh suami dia pemanya. Besok dia akhirat, dia nak pergi kat laki mana? Tu dia akhirat, dia diberikan kelepasan oleh Allah untuk pilih husband mana hak dia paling suka. Hak nombor 1 kah, nombor 2 kah, nombor 3 kah? Nampak dia no? Dia tapi dia tak boleh 3 dalam 1. Satu dia kena pilih. Itu disebut dalam hadis Bukhari ke Muslim, dia tanya.
Dalam kitab apa nama, Mustikah Hadis pun ada. Jadi orang-orang yang direhatkan di alam barzakh, di langit, dia dapat melihat anak cucu dia buat apa. Tapi yang terseksa di alam kubur, mereka nak lihat apa? Diri mereka yang terseksa itu pun dah tak tahan nak melihat. Tak tertanggung sakit, tak ada nak lihat, tak boleh lihat pun. Tutup. Kita kalau kita tengah sakit, dia nak pergi tengok anak. Dah nak? Tak ada anak ada fikir sakit kita. Apatah lagi sakit seksa kubur. Setiap bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, roh-roh yang terseksa tadi, mayat-mayat terseksa dalam kubur tadi, menunggu-nunggu kedatangan pahala-pahala yang dikirimkan oleh anak-anak mereka. Menunggu-nunggu mereka. Ya, buka dalam kitab Kashful Ghabiyah dah cerita panjang. Ada yang memanggil-manggil, ya bunayya ud'uni, wahai anakku. Bulan Ramadan roh-roh ni direhatkan. Maka tak kala itulah mereka menunggu-nunggu pahala-pahala untuk dibawa balik sebelum diselkan bulan Syawal nanti. Maka anak-anak yang berfikiran takwa Allah, berperasaan takwa Allah, bulan Ramadan itulah mereka sungguh-sungguh mengirimkan pahala. Al-mayyitu fil qabri kal ghariki fil ma'i yantaziru mallahiqah. Mayat dalam kubur seperti orang yang lemas dalam air, sentiasa mengharapkan orang hidup menghubunginya. Jadi harap orang hidup kirimkan pahala-pahala kat dia. Tapi anak bangang tak ngaji, buat macam mana? Dulu dia tak ajar anak dia. Anak dia tak kira Ramadan, tak kira Syawal, tak kira apa, last week yang tu ialah nasib engkau lah. Kau tinggalkan kat dia maksiat jariah. Apa dia? Dalam rumah bukan kata LCD, projektor, satu dinding tu. Cerita apa? England lawan Malaysia Piala Dunia 14-0 Malaysia hantam. Kaku. Yang mak dalam kubur tu, manalah doa anak aku. Doa apa? Anak duk hantar bala. Beli sangat LCD ke dia, projektor ke dia, sampai dia lupa pada Allah. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, Luqman ayat 6. Baca tengok. Tu dah dia. Esok dia kita tinggal kat dia memanjangkan maksiat dia tu jadi maksiat jariah sampai kubur kita. Siapa aja? Kita beli lagi TV. Beli handphone. Beli lagi handphone. Zaman lagi teruk handphone. Lah handphone tu lagi balau besar. Ni dah ayah bagi handphone tak lama sangat, 5,000 je. Ayah hadiah. Happy birthday to you. Kita tahu dah dalam tu merapu punya banyak. Lagi mahal lagi merapu. Beli apa? Beli yang boleh call sudah dah. Anak apa canggih-canggih. Islam rosak buat dia. Tak nak mengaji, nak karakam, nak apa. Janji dengan ayah, kau tengok yang maksiat. Yang maksiat kau tengok, wal maksiyatu tufarriquna. Kalau dia buat juga, itu tangguh dia dosa seorang. Pasal apa? Kita dah beritahu. Kalau kita panggil dia, macam orang beli TV kan. Mina, kal, mau dah start, kal. Itu dah tu. Ajak anak tengok benda-benda mengarut dalam rumah. Hilang barakah semayang dalam rumah, hilang barakah baca Quran dalam rumah, hilang barakah ibadat dalam rumah. Sebab dajal macam satu tu. Nama dia macam-macam. Ada nama national, Samsung kan. Apa dia? K-pop.
Sampai terkepok kepala tengok. Kita buat dosa seorang-seorang, tak diturunkan kepada anak-anak, tu dosa kita dengan Allah. Tapi bila kita buat, kita turun anak-anak, esok anak-anak turun kat cucu, cucu turun cicit, tu nama maksiat jariah. Faham tak? Faham? Yang mana lah tu? Kita dah turunkan kepada mereka. Baik, habis kita tadi nombor 2. Nombor 3, sekarang belajar baru tahu bahawa wajib taubat apabila adanya ujub. Kalau ujub, benda apa dia tulis? Kalau ujub, riak itu dah berpuluh tahun, lalu jika sekarang ini kita bertaubat dari riak itu, adakah kita dapat kembali pahala daripada ibadah yang kita lakukan dahulu? Baik, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin berkata, orang yang beribadah di dalam riak, maka dosanya besar. Ar-riya'u zambun kabir. Dia bukan dapat pahala, bahkan dia dapat dosa. Pahala tak ada. Tapi bila dia taubat dari riak itu, maka pahala ibadah yang hilang dikembalikan oleh Allah. Allah bagi balik pahala dia. Ya, contohnya apa dia? Kita sembahyang tahajud, ramai-ramai kat masjid bulan Ramadan, nak orang tengok kata kita ni warak, rupanya warqah. Pasal apa? Nak orang tahu kita ni warak. Nak orang tahu tu namanya sum'ah. Tunjuk ke orang, bagi kawan kata kita ni pandai, itu nama kita ni baik, bagus, berjuri. Itu riak. Rasa pula diri itu lebih baik pada orang lain pasal orang lain tak main, itu takabur. Perasan kata diri mulia, itu ujub. Semua penyakit belaka tu. Riak ada, ujub ada, sum'ah ada, takabur ada. Maka solat malam kita tu tak ada pahala di sisi Allah, yang ada dosa. Beribadah tapi dapat dosa. Pasal apa? Pasal tak ngaji tasawuf, tak ngaji tauhid. Ibadah diselaputi dengan dosa riak, takabur, ujub, sum'ah. Panjang malam tu berdosa ya. Dulu tak tahu pasal apa tak ngaji. Hari ni baru ngaji. Maka masa bila dia tahu tu, dia pun bertaubat. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun aku ibadah macam tu lah ya Allah. Aku nak orang tengok kata aku baik, dan aku perasan kata aku ni dah soleh, dan aku rasa aku lebih baik pada orang sebelah. Dan aku nak dipuji orang, berdosa aku taubat semua tu ya Allah. Aku bertaubat daripada riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubbud dunia pula dosaku itu ya Allah. Ya, maka mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan Allah berikan pahala-pahala itu kepada kita semula. Asal Tuhan tak beri pasal berdosa. Bila kita taubat, Allah beri balik pahala-pahala tu. Jadi ibadah yang dilakukan dengan riak dapat pahala. Itulah untung mengaji, untung belajar. Kalau tak belajar mana tahu sampai mati berdosa. Pergi Mekah selfie. Dia hantar ke orang kampung supaya apa? Supaya orang tahu hang dah pi. Pi mana? Pi Mekah. Pasal apa? Boleh ego sikit. Boleh sombong sikit. Kata aku baik pada hang. Aku dah 14 kali dah pergi Mekah. Hang pergi per kali lah. Konon-konon nak dakwah orang tu dah pergi Mekah. Padahal dalam hati nak bagi orang kata dia warak. Habis berterabur. Tu Nabi kata akhir zaman kalau pergi Mekah tu boleh makan angin lah, naik kapal terbang syok. Pasal tak mengaji tauhid tasawuf. Dia mengaji fiqh cara-cara buat umrah. Niat kat mana? Niat kat miqat. Rukun haji dia berapa? Dah hafal habis dah 55 tu. Kan? Mengaji fiqh tauhid tasawuf tak mengaji, berterabur pahala-pahala. Ya, mengaji fiqh saja, tak mengaji tauhid tasawuf, pahala-pahala ibadah jadi berterabur.
lebih berterabur daripada gigi yang berterabur sampai saya tua. No? Jaga. Itu 3 ilmu tu kena mengaji serentak. Baik, habis. Kemudian dia sambung lagi, masa jahil dulu tak tahu pun riak wujud itu. Tak apalah, dah taubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat. Sebab riak takabur tu tak sampai syirik, tak sampai kafir, berdosa besar. Jadi bila kita taubat, Allah Ta'ala ampunkan. Baik, habis. Banyak soalan ni. Benarkah seseorang yang berketurunan dari kerabat diraja mempunyai hubungan dengan orang bunian? Saya mana tahu. Dalam arti kata orang bunian sebagai penjaga kepada keturunan tersebut. Tak, pergi jaga dia, pergi tanya dia, saya tak tahu. Ini soalan ya, orang tu tahu dia keturunan apa. Kalau dia jenis keturunan jin pakai toncet lah dia. Kan? Tu saya tak tahu, wallahu a'lam. Saya tak tahu, minta maaf. Jangan kita bercakap barang yang kita enggak tahu. Nanti kita jadi tuhmah berdosa. Kita tak tahu cakap, tak tahu. Jangan gatai cakap, dosa. Baik, soalan kedua. Bolehkah manusia berkahwin dengan orang bunian dan tinggal bersama mereka? Orang bunian ni siapa? Orang bunian ni ada 2 jenis. Satunya keturunan jin, satu lagi manusia yang diraibkan. Keturunan jin itu sahih. Yang kata manusia yang diraibkan itu dhaif. Pendapat itu dhaif. Dia pernah berlaku di zaman Nabi 2 kisah. Satu orang ni dia minta Nabi raibkan dia pasal dia malu. Dia malu apa? Cerita dia ni dia suruh satu kampung, orang kampung ni suruh masak untuk Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi. Pasal Nabi nak menziarah kampung tu. Kampung tu nama apa saya tak ingat dah. Tapi ceritanya pendapat ia amat dhaif. Jadi jangan berpegang tak percaya pun tak apa. Pasal ceritanya amat dhaif, dia hampir kepada maudhu'. Cuma nak cerita lah, cerita yang kata bunian ni. Jadi esok ni dah Nabi nak main dengan para sahabat. Maka ketua kampung tanya dia, hendak cairkah kambing nak masak? Dia kata, Allah, belum lagi pak. Tapi bukan Indon. Kira orang Arab Badui zaman dulu lah ni. Jadi kalau begitu gimana? Besok baginda Nabi mau datang. Dia kata enggak apa. Nanti saya cari. Saya usahakan. Don't worry, cakap putih ngantuk tua kampung dia. Lepas tu dia balik, dia fikir nak cari mana kambing. Tiba-tiba dia jumpa anjing. Dia tangkap anjing tu. Dia sembelih, dia lapar, dia buatlah sup anjing. Besok Nabi sampai, dia pun hidanglah sup dia tu. Tak kala Nabi nak sentuh makan, Nabi tanya, siapa masak? Oh, Nabi dia ada rasa. Nabi kan orang yang dijaga Allah. Dia ada rasa. Rasa apa? Rasa tak sedap hati. Bukan rasa sup tu. Dia tanya ketua kampung, siapa masak? Ketua kampung kata, tu si Pulan. Panggil dah. Orang tu pun mari kecil perut dah. Habis laku, Nabi tahu dah. Nabi tanya, daging apa yang kau masak ni? Habaq betul. Dia pun tunduk, ni Rasulullah ni.
Bukan ketua kampung. Ketua kampung boleh tipu. Ini Nabi aku nak tipu. Dia kata, ya Rasulullah, aku mohon ampun. Semalam aku cari kambing, tak jumpa-jumpa. Tapi aku dah janji dengan ketua kampung, orang kampung, aku nak masak. Aku malu kalau aku tak masak. Lain ibadat orang ni, duit dah ambil. Kan? Dulu tak tahulah ambil duit tak. Mungkin tak lah kot. Dia nak tolong aja kan. Jadi aku jumpa anjing, ya Rasulullah. Aku sembelih, aku tangkap, aku sembelih, aku lapar, aku masak sup. Orang pakat marah kaya. Ha? Keluarlah bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Marah kaya. Maka bila dia dimarah orang, dia malu yang bersangatan. Dia melutut kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku malu Rasulullah, tolong doakan pada Allah biar aku ni gaib daripada pandangan manusia. Maka Nabi pun berdoa lah, pasal kesian dia malu kan. Lepas Nabi doa, dia pun hilang. Gaib dia, duduk di alam gaib. Tu yang asal-asalnya orang bunian. Katanya lah, tapi pendapat tu do'if, teramat do'if, hampir maudhu'. Kalau tuan-tuan dengar cerita ni cerita tu, pendapat cerita tu al-kisah tu kisah dhaif yang teramat, yang hampir kepada maudhu', terus dijadikan dalil lah. Cerita pelipu lara boleh lah. Satu lagi kisah di mana orang Bani Israel yang masih taat dan patuh perintah Allah di zaman Nabi. Katanya lah. Bukan. Orang Bani Israel yang patuh pada perintah Allah, tapi mereka ni dizalimi orang, dizalimi puak-puak kafirin. Maka ni minta pada seorang Nabi, minta dia ni, mereka ni diraibkan daripada pandangan orang-orang zalim ni, supaya mereka mudah beribadah. Maka hajat mereka diperkenankan. Maka Nabi doa supaya mereka ni gaib, maka hiduplah mereka di alam gaib. Ini pun wallahu a'lam. Tawakuf pada Allah. Maka itulah yang disebut orang bunian. Mereka ada bank sendirilah, apa wallahu a'lam, saya tak tahu. Itu pendapat yang apa nama ni, tak ada sumber yang kukuh. Biar dengar je lah. Jangan dijadikan fatwa ke, ya, sumber hukum ke, jangan dah. Tapi yang lebih tepatnya, orang bunian itu ialah satu golongan daripada golongan jin. Dalam kitab Futuhul Jan, jin ni ada 25 bangsa. Dan disebutkan bangsa jin yang paling baik itu, ya, ada jin yang paling baik. Tapi sebaik-baik jin tu sejahat-jahat manusia, kata Nabi. Maknanya kalau dia buat ibadah tu riak takabur, ujub sum'ah duk ada lagi. Soleh jin tu, jin soleh ni, riak takabur tu duk ada lagi. Jin soleh ni riak takabur tu duk ada lagi. Manusia kalau soleh tak adalah riak takabur. Itu kata, masuk kata sebaik-baik jin tu sejahat-jahat manusia. Jadi maka jin-jin tu lah yang disebutkan oleh orang Melayu bunian. Itu kata setengah pendapat ulama, yang ulama Melayu ceritalah. Saya ambil kalam Tok Guru saya ni. Wallahu a'lam. Adakah jin yang paling jahat? Ada, iaitu jin Afrik. Jin yang pernah mengejar Nabi dalam kisah Isra'. Yang Nabi baca doa Jibril, lalu jatuh tersungkur dia ke bumi, dengan obor-obornya pun terpadam sekali. Doa Jibril, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Baik. Baik, itu kisah apa nama orang bunian.
Jadi dia tanya, bolehkah kahwin dengan orang bunian dan tinggal bersama mereka? Baik, itu harus berlaku. Zaman Nabi dulu, ada satu orang, satu manusia, namanya Khurafah. Khurafah ni diculik oleh jin, lalu dibawa ke alam dia, sampailah bertahun-tahun, kata setengahnya 5 tahun ataupun lebih. Mana dipulangkan ke alam manusia. Bila dipulangkan ke alam manusia, dia duduk cerita alam jin tu begini, 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 alam jin tu begini, 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 alam jin tu begini, begini, begini. Maka tersebarlah kepada penduduk di situ kisah khurafah masuk ke alam jin. Dia ceritanya gini-gini. Akhirnya terkenal lah itu kisah khurafah. Khurafah itulah asalnya jadi satu istilah khurafat. Iaitu asalnya kisah-kisah khurafah yang masuk ke alam jin. Jadi khurafah itu ataupun khurafat itu bukanlah hukum. Dia cuma kisah-kisah khurafah masuk ke alam jin. Itu asalnya. Tapi akhirnya mereka jadi satu kepercayaan. Kalau buat ini mesti jadi gitu. Kita nak pergi masjid ni. Ada pula babi lintas jalan. Oh, ni kalau aku pergi mesti dapat musibah. Habis aku patah balik. Pasal apa? Dia percaya babi lintas jalan, maknanya depan ada bahaya. Percaya lah betul tu. Orang kata khurafat. Asalnya kisah khurafah tadi. Maka kalau kita percaya jadi syirik. Wal-'iyyazubillah. Jadi bukan percaya jadi khurafat. Percaya kepada kisah khurafat boleh menyebabkan jadi sesuatu hal yang di luar daripada kudrat, ta'aluk kudrat dan iradah Allah, maka jadi syirik. Kita percaya dengan satu benda jadi, maka jadi syirik. Asalnya khurafat, cerita khurafat. Itulah asal-asal kisah istilah khurafat tu timbul. Jadi khurafat tu asalnya dalam bahasa Arab lah, khurafah nama dia. Baik. Jadi boleh tak kahwin dengan orang bunian? Kahwin dengan jin lah ni. Kalau masuk alam jin boleh. Kahwin dengan dia tu haruslah. Boleh berlaku. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak sah. Tidak sah kahwin dengan jin. Manusia kahwin dengan jin tak sah. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Maka biarlah jin-jin tu kahwin sama-sama dia, kita kahwin dengan sama-sama kita. Pasal sama-sama kita pun banyak yang tak kahwin-kahwin. Betul tak? Daripada kita kahwin dengan jin, bila kita kahwin dengan sesama manusia, buat susah ya. Buat susah ya. Jin Samsudin pun tak kahwin dengan jin tu, kahwin dengan orang dia. Tak kenal jin Samsudin? Tak kenal? Dia dekat dengan rumah dia, kat Cakap Jering sana. Dia kampung dia, kampung Batu 10. Tu kampung mak dia, Jalan Terung. Kampung saya Batu 8, 2 batu lah. Daripada rumah saya ke rumah mak dia. Yang dekat Cakap Jering tu rumah kakak dia dengan rumah abang dia. Dia tak duduk dah situ, dia duduk kat Keramat tu. Kat Datuk Keramat. Tak ada dah. Ni dia lah ya. Baik. Kalau ceritalah dia dah tak ada dah. Tak baik. Cuma cerita kena kedak tu ya. Jadi bolehkah kahwin dengan dia? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Melainkan dalam mazhab Hanafi sah. Mazhab Hanafi dia kata sah berpandukan satu kisah. Pada zaman sahabat dulu, bukan zaman Nabi, zaman sahabat. Ada seorang anak sahabat ni, dia berjalan di tengah hutan, dia terdengarlah suara mendayu-dayu. Tolong, tolong, help me.
Dia tengoklah kat jurang ke bawah tu, siapa minta tolong. Dia tengok-tengok, hai, lawanya awet. Dia kata tolong dia jatuh gaung puannya. Dia pun turunlah daripada jurang tu, pergi tolonglah kawan tu. Awet ni lawa sungguh, tak pernah dia tengok lawa sungguh. Kalau orang Arab buat naiklah ke atas, dia buat naik ke atas, I tengok you tengok I, falling in love. Bila falling in love, anak sahabat ni balik pergi cerita lah ke ayah dia. Ya, ayah suka tak kalau cek kahwin? Kata dengan anak sahabat ni, oi, kalau ente nak kahwin, habis sangat sukalah. Dengan siapa itu? Dia pun cerita, dia jumpa satu orang perempuan dalam hutan, lawa kemain. Tapi sayangnya dia bukan manusia, dia anak jin. Maka oleh kerana sama-sama jin dan manusia ni jatuh taklif syarak, maka akhirnya manusia ni gilah minang jin tu, kahwinlah. Maka dipeganglah mazhab Syafi'i, katanya boleh kahwin mazhab boleh kahwin manusia dengan jin. Tapi masalah dia, kalau manusia tu lelaki kahwin dengan jin perempuan, tak apa. Pasal lelaki-lelaki tak bersalin, tak beranak, tak mengandung. Kalau manusia tu kalau jin tu manusia perempuan, kalau lelakinya jin, perempuannya manusia, tiba-tiba kembung. Mak dia kata apa? Hang buat dengan siapa di Mina? I dah kahwin, mak. Bila kau kahwin? Kahwin dengan jin. Jin mana? Tak tahulah. Tengok-tengok kembung lah. Sudah. Bukan? Siapa lelaki dia? Mana bukti dia kahwin? Ini masalah. Tapi kalau biasanya manusianya kalau perempuan, lakinya jin, kalau kahwin, andai kata mengandunglah perempuan ni, tak ada kesan dia kembung. Dia rasa dia mengandung tapi orang tak nampak. Tu saya pernah jumpa lah dulu ni pernah jadi bomoh saat. Jadi bomoh saat ni tak mau dah. Jangan duk main, tak hati. Jangan duk main tak hati. Dulu lah saat orang panggil pergi sini pernah jumpa lah. Dia dah beranak 2 orang lah. Orang Kuala Pilah. Pergilah rumah dia tengok. Memang sungguh lah kampung rumah kampung jin. Dan saya pernah pergi rumah Pak Atan yang kena sembelih dengan anak dia Rashidi kan. Dia cerita lah, FB tak mau cerita. Astagfirullahalazim, pergi cerita apa kan dah pergi. Jadi nak cerita hukum kahwin dengan jin tu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Haram lagi tidak sah. Sebab berlainan jenis, maka berlainanlah kaedah metabolisme badannya. Baik. Dalam mazhab Hanafi sah. Dalam mazhab Hanafi sah. Baik habis. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, tu sahlah kahwin dengan jin. Dengan manusia banyak yang tak kahwin. Kahwinlah dengan manusia. Habis. Wallahu a'lam. Kemudian dia tanya lagi satu soalan, orang lain pula. Dia kata, apa dia tanya? Tak boleh kata Allah berkuasa dengan sifat kudrat. Yang betulnya macam mana? Tadi dah habaq dah. Apa tak salin? Dia mesti pergi tandah tadi ni. Wajib kita beriktikad Allah itu berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Haram berkata Allah berkuasa dengan sifat kudrat.
Ya, kalau beriktikad Allah berkuasa dengan sifat kudrat, jadi kufur. Faham boleh? Jadi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ialah Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Kalau nak kata Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrat, mesti faham itu adalah bahasa atas dasar bahasa tasamuh, tasin alif mim hai, iaitu pendekatan, bahasa pendekatan, nak bagi ringkas cakap ya. Hakikatnya Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Ya. Jadi kalau jumpa dalam kitab kata ulama Allah berkuasa dengan kudratnya, itu kalam tasamuh tu, bukan hakikat. Dalam orang kata apa majaz qauli ataupun kata pinjaman, bukan hakikat, ya. Begitu. Tadi ada Hurairah buka balik. Banyak sangat soalan ni. Tih ya. Kalau tih tengok jam, ada orang nak balik. Soalan nombor 1 tadi dia tambah balik. Pasal apa tak faham. Dia tanya, adakah malaikat mendoakan kebaikan yang sama yang kita doakan untuk kawan kita itu? Dia doa yang lain lah pula. Tengok keadaan kita dia. Dia doakan kita dirahmati Allah. Mudah-mudahan. Kalau Abu doakan Minah supaya berkahwin dengan Ali, takkan malaikat pun ada doa, ya Allah kahwinkanlah Abu dengan Ali, macam mana Minah kahwin dengan Ali. Jenuh kan? Betul tak? Betul kata tu? Betul tak apa? Jadi kalau kita doakan kebaikan untuk orang lain, mudah-mudahan malaikat juga mendoakan rahmat untuk kita, mendoakan keampunan untuk kita. Dah. Benarkah di bulan Rejab ini jika kita buat kemungkaran dan maksiat, dosa akan digandakan dosanya, dan jika berbuat kebaikan akan digandakan pahalanya? Begitulah kata ulama. Begitulah kata ulama. Wallahu a'lam. Baik, mohon pencerahan tentang wafak yang digantung di premis-premis perniagaan. Hukum menggantung wafak dengan niat doa kepada Allah adalah harus, asalkan wafak itu dari ajaran agama Islam, bukan dari ajaran agama yang lain dari Islam, seperti minta dengan tuk sami siam ke, minta dengan tuk batin orang asli ke, ataupun yang seumpama dengannya. Kalau wafak-wafak itu dari ulama-ulama yang muktabar seperti Syekh Ahmad Al-Bunni umpamanya, maka itu adalah sah di sisi syarak. Maka harus digantung dengan niat doa, bukan digantung tu mengharap kepada wafak-wafak itu, mengharap kepada Allah. Maka wafak yang digantung atas jalan doa. Buka dalam kitab Fatawal Hadithiyah karangan Ibnu Hajar, harus menggantungkan tangkal yang dituliskan ayat-ayat agama, lalu diniat sebagai doa kepada Allah, maka hukumnya adalah sunat. Dalam kitab Fatawal Hadithiyah karangan Ibnu Hajar. Baik, habis. Maksud kata hadis Nabi, man allaqa faqad asyraka, siapa gantung tangkal hukumnya syirik, iaitu wafak-wafak ataupun tangkal-tangkal yang diambil daripada ajaran-ajaran bukan Islam, seperti Tuk Sami Hindu punya, Sami Siam punya dan sebagainya. Baik, sebagai pelanggan yang ternampak atau timbul was-was, wajarkah kita menghindari premis itu
Kalau kita tengok dia punya wafak itu pelik sangat, kita terbit je lah, tak suruh masuk. Ya, sagi kena duk hari-hari nak pergi situ. Hari-hari nak kena apa tarik kawan tu. Rupanya dia rebus spender. Dia rebus spender jampi dengan sami siam mana dah. Minum teh dia ke nak pergi situ sehari 14 kali. Mati ya. Baik, contoh dia lah. Adakah kita termasuk dalam buruk sangka? Bukan buruk sangka. Itu namanya berhati-hati di jalan raya. Jadi berhati-hati itu istilahnya ittihad. Kita takut terkena sesuatu yang tak baik, maka kita menghindari, maka itu afdal. Ya. Takut lagi kena ke benda apa-apa, langsung elok-elok solat jadi tak solat. Banyaknya soalan. Bezakan antara syirik dan kufur. Syirik maknanya menyekutukan Allah. Kufur maknanya engkar perintah Allah. Syirik maknanya menyamakan Allah dengan sesuatu makhluk. Hukumnya kafir. Kufur iaitu mengingkari hukum Allah. Maka dua-dua ni kafir, tak beriman. Maka kufur ni pula, ada yang kufur tak sampai jadi kafir, berdosa besar saja. Berdosa besar, jangan sebut saja, tak boleh. Berdosa besar tapi tak sampai kafir, iaitu kufur nikmat. Dia mengingkari nikmat Allah. Allah bagi cara halal, dia dapat rezeki, dia buang cara haram, itu kufur nikmat. Ada juga syirik yang tak sampai kafir, iaitu syirik khafi dengan syirik akhfal khafi. Nak tengok huraian dia, buka Aqidatul Mukminin. Kitab saya tulis ni ada cerita syirik ada 3, syirik akhfal khafi, syirik jali. Cerita tak muah panjang sangat. Baik, soalan. Sahabat saya tanya, suruh sahabat dia mai. Dia nak tanya tu sahabat dia. Dia malu nak kata dia. Dia kata sahabat dia, aku suka dia. Kita mana tahu kan. Suruh sahabat tu buka online. Rasulullah sangat tidak suka mana-mana muslimah yang menjadi tuntunan kaum lelaki. Soalannya, bagaimana dengan wanita yang menjadi ketua jabatan atau yang menjadi wakil rakyat? Soalan ni susah nak jawab ni. Sekali ada orang marah pula. Baik, perempuan yang bekerja ni, perempuan yang bekerjaya, contohnya dia jadi big boss, ya, big boss tu, toki besar, ataupun pengarah besar urusan, ya, ketua jabatan. Maka mereka-mereka yang jadi macam ni, iaitu jadi ketua kepada orang lelaki ni, tak kira wakil rakyat ke Perdana Menteri sekalipun mana tu. Esok orang perempuan jadi Perdana Menteri, perempuan jadi Perdana Menteri tak boleh. Ya, ada lagi atas pada dia, dia cuma ketua bukan sebagai ketua yang teratas, itu harus, tetapi wajiblah ia memelihara batas-batas syarak. Ya, batas-batas syarak. Maka batas-batas syarak tu panjanglah cerita dia. Saya nak kena buka balik huraian Matal Al-Badrin dulu ni, bab aurat. Jadi buka lah balik kuliah-kuliah saya yang cerita batasan aurat antara perempuan dan ajnabi itu. Kena cerita hari ni panjang. Jadi boleh perempuan nak jadi big boss, tapi dia hendaklah tak kala berikhtilat dengan lelaki, kena jagalah hukum hakam ikhtilat itu, percampuran itu. Kalau tidak, dia berdosa. Baik, habis. Apa maksud nak kenal Allah? Kena kenal diri sendiri dulu. Dia kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Siapa kenal dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Baik, ayat itu, kalimah itu, perkataan itu adalah perkataan ahli sufi. Maka ada 10 pengertiannya. Saya nak bagi pengertian yang paling mudah sahaja, iaitu siapa kenal dirinya makhluk, maka kenalah Tuhan itu Khalik. Jadi dia nak kenal Allah, kena kenal dirinya itu makhluk. Siapa kenal dirinya makhluk, maka dia akan kenalah Tuhannya itu adalah Khalik. Dia tak akan ada sendiri, melainkan ada yang menjadikannya, iaitulah Allah. Allah itu yang maha menjadikan Khalik, iaitu dijadikan, iaitu makhluk. Itu kurang-kurang fahamlah. Jadi kalau kita, makna tak kenal diri ni macam mana? Tak kenal diri ni ada 2 jenis. Satu yang sampai jadi syirik, pasal langsung tak kenal Allah. Satu lagi berdosa besar, pasal apa? Suka langgar perintah Allah walaupun dia beriman. Itu pun nama tak kenal juga. Bolehkah kita doakan balasan setimpal terhadap orang yang menzalimi kita? Tak boleh. Saya dah tulis banyak kali dah, tolong buka dalam FB yang lepas-lepas. Tak boleh, haram kita mendoakan kecelakaan kepada orang Islam yang menzalimi kita. Haram. Ya, jadi kita kena doa apa? Doa dia dapat hidayah. Mudah-mudahan bertambah pahala kita. Yang pertama, bertambah dapat pahala sebab kita dizalimi. Yang kedua, dapat pahala sebab kita doakan dia dapat hidayah. Kalau kita doa dia dapat juga macam mana kita dapat ni, nanti di akhirat kita tak lepas. Kita akan didakwa juga. Dunia kena, akhirat pun kena. Hanang yang mana? Biarlah dapat dunia saja, akhirat jangan. Jangan kita kata aku akan dakwa kau di akhirat. Itu jadi satu dosa. Satu perkara yang akan difailkan di mahkamah akhirat nanti. Jangan sebut lagu tu, jangan sebut. Walaupun ada ulama duk kata lagu tu, saya akan dakwa dia di akhirat, gasak lagi ke dia lah, dia alim pada kita. Tapi dalam tasawuf jangan kita kata lagu tu, jangan. Kita duduk kata saja ya Allah, dia tak tahu ya Allah. Ya Allah, dia tidak mengerti ya Allah. Ampun dosanya ya Allah. Gunakanlah hidayah taufikmu pada dirinya. Itu lebih baik. Ya, lebih baik. Itu yang terbaik, yang wajib pun kita tangani masalah kita dizalimi. Tapi kalau orang kafir macam Israel, macam Yahudi Israel tu, yang tu tak apa, kita doa ada kecelakaan pasal ada nas Nabi berdoa pada Allah agar mereka ditimpa kecelakaan, seperti kunut nazilah. Tu Nabi yang baca. Ya, Nabi Musa pernah mendoakan kecelakaan kepada Fir'aun. Ya, 40 tahun baru Allah Ta'ala kabulkan. Maka itu hukumnya adalah dibolehkan. Jangan doa kat orang Islam. Doa kat kafir harbi tak apa. Kafir harbi, tapi yang memerangi Islam. Baik, habis. Soalan terakhir. Paling jangan dah, tak lagak dah. Puluh budak nak makan nasi. Ni lah puasa hari ni kan? Tak tahu. Adakah ada rukhsah seorang perempuan itu dengan sepupu lelakinya? Rukhsah apa? Tabah. Rukhsah apa? Rukhsah kahwin. Ya. Sepupu dengan sepupu boleh kahwin. Rukhsah ni maknanya kelonggaran. Jadi dia tanya, adakah ada kelonggaran seseorang perempuan itu dengan sepupu lelakinya? Jenis rukhsah apa tu? Rukhsah apa? Tu abang. Rukhsah keluar dua-dua orang ke? Tak ada rukhsah. Kahwin ya ada rukhsah, ada dibolehkan, tapi tak kurang molek. Kurang molek kahwin dengan sepupu, kurang molek. Nanti otak anak dia tak cerdik. Otak anak dia tak cerdik kahwin dengan sepupu. 2 pupu ke 3 pupu, dengan kupu-kupu dengan kupu-kupu tak sah. Ya. Jadi biarlah kahwin tu dengan orang jauh-jauh pertalian darah. Itu lebih afdal.
Isterinya yang perempuan tu ya, made in China. Ya. Yang suami pula escape from Korea. Dua-dua escape. Yang perempuan escape from China, satu lagi yang lelaki escape from Korea. Mai kat Malaysia kerja, kahwin. So anak cerdik. Apa dia cerdik dia? Dia lawan agung. Boleh faham tak maksud tu? Boleh faham tak? Boleh faham tak apa? Siapa tak faham ke? Ni Malaysia tak lama lagi. Orang Korea boleh jadi PM, orang Cina boleh jadi PM. Ni tak lama lagi. Pencen dah tak. Pandai sangat pilih memimpin. Dapatlah apa yang kamu pilih. Al-padanu fid dunya wal mukai fil akhirah. Pada muka dunia akhirat. Cari sangat pemimpin yang macam tu. Sekian dimaklumkan. Ya. Kita berhenti lalu sambung lain kali lah pula. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.